wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, Hana di sini, bukan Kristina. Okey, Hana. Okey. Okey, so hari ni dah termasuk 3 hari Hana buat live untuk kelas tajwid. Okey, siapa yang terlepas tajwid kelas boleh tengok balik video-video yang lepas. Apa khabar semua hari ni? Assalamualaikum. Nur Syafiqah, Raihana, Ika Faithful, Ika Faithful, Zakia Mansur. Semoga hari ni dipermudahkan semua urusan. Assalamualaikum yang baru masuk. Okey, tanpa membuang masa kita boleh start insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Okey, anda okey tak suara? Terlalu perlahan. Sekarang okey tak? Saya yang baru masuk, Ika Faithful, Salamia, Adiran, Mursyida. Sekarang suara okey tak? Dengar jelas tak? Okey, alhamdulillah. Okey, 2 hari lepas Hana ada share makhraj alif sampai semalam sampai zai. Salam Dina sampai zai. Okey, hari Isnin alif sampai za. Okey. Semalam Hana ada cerita sharing mengenai wakaf ibtidah. Kan, wakaf ibtidah kalau ada yang mempunyai Quran Ifal Mu'jam, kan, Quran Mu'jam ataupun Andalus daripada Ar-Rayyan, dia bukan printing dia tak berapa jelas sebab memang yang tak jelas tu tak perlu dibaca. Okay, boleh tengok balik live semalam. Okay, first time tengok live Ika. Okay, so hari ni Hana nak share mengenai tajwid, makhraj tajwid. Okay, kalau yang pernah belajar kita tajwid untuk makhraj kita ada 5 bahagian makhraj yang dekat mana huruf-huruf tu berada. Okay, ada 5 bahagian. Okay, pertama al-halq, maksudnya kita punya halqum, kita punya kerongkong ataupun tekak kita. Okey, itu tempat makhraj yang pertama. Lepas tu dalam dalam bahagian tekak ni ada beberapa makhraj yang ada beberapa huruf dekat dalam bahagian tekak tu. Okey. And then yang kedua, tempat makhraj yang kedua adalah lisan, al-lisan. Maksudnya apa huruf-huruf yang kita baca menggunakan kita punya anggota lidah. Okey, yang ketiga adalah asy-syafatain. Maksudnya syafatain ni dalam bahasa Arab dia syafatain lah, tapi yang kalau dalam bahasa Melayu adalah bibir. Okey, bibir kita. Okey, asy-syafatain. Maksudnya kedua bibir kita. Maksudnya huruf apa yang bila kita sebut dia menggunakan bibir. Contoh huruf ba, huruf fa, kan?
Dan nanti kita akan belajar huruf apa yang dekat bawah bahagian-bahagian ni. Okey, yang keempat adalah al-jawf. Maksudnya huruf apa yang kita banyak menggunakan kita punya mulut, al-jawf. Okey, jawfun tu mulut kan dalam bahasa Arab. Okay, and then the last one adalah al-khayshum. Khayshum ni maksudnya huruf apa yang kita sebut yang banyak menggunakan kita punya hidung. Okay, kita punya rongga hidung, bukan hidung, rongga hidung maksudnya bahagian dalam hidung kan. Contoh macam huruf-huruf gunnah kan, huruf yang dengung. Assalamualaikum yang baru masuk. Okay, Assalamualaikum Puan Tas, Supia Jalil. Waalaikumsalam. Ini Kristina ke Hana? Cuba teka, Kristina ke Hana? Cuba teka, ni Kristina ke Hana? Assalamualaikum Azimurni. Assalamualaikum Zura. Okay, Hana dah Hana inform mengenai bahagian-bahagian makhraj tadi. Okay, ada 5 tempat. Yang pertama kita punya kerongkong, al-ha. Kedua lisan, lidah kita. Al-syafatan, bibir kita. Al-jawf, rongga mulut kita. Al-khayshum, kita punya rongga hidung. So dalam bawah-bawah bahagian tersebut ada huruf-huruf tertentu yang kita sebut menggunakan lisan, kita menggunakan lidah, kita menggunakan bibir kita. Bukan Kristina, Hana. Oh, Kak Mas, kenal? Ni Hana punya live setiap pagi 9.30 pagi. Okay, Kristina petang. Okay, so apa huruf yang berada di bahagian tekak? Bila kita baca kan, huruf apa yang berada di bahagian tekak? Ada 6 huruf. Okay, ataupun kita panggil dia huruf halki. Okay, so kita kena tahu tekak ni dah ada 3 bahagian kan. Hana ada bagi tahu first day hari tu. Ada 3 bahagian. Maksudnya yang paling atas, tengah dan juga bawah. Okay, yang atas ni dekat berdekatan dengan mulut kita. Tengah adalah kita punya bahagian tengah tekak, and then bawah sekali adalah pangkal tekak kita berada dekat dengan kita punya dada. Okay, so dekat hujung kerongkong kita, dekat hujung, maksud ini yang berdekatan dengan mulut. Yang ni huruf apa yang kita sebut? Okay, ni tekak kita. Huruf apa yang kita sebut berdekatan dengan tekak kita adalah huruf kha dengan huruf ghain. Okay, cuba sebut sendiri. Huruf kha dengan ghain kita akan rasa dekat bahagian sini. Okay, lepas tu bahagian tekak yang tengah adalah bila kita sebut huruf ha dan juga ain. Kan huruf ha dan ain kita menggunakan kita punya bahagian tekak yang tengah. Okay, and then yang hujung sekali, yang hujung bahagian tekak ni adalah kita punya bahagian tekak yang berdekatan dengan kita punya dada. Adalah bila kita sebut hamzah, ha dan juga hamzah dan ha. Okay, huruf hamzah dan ha. Okay, kalau nak take note boleh take note. Okay, yang Waalaikumsalam. Ni bukan Kristina. Hana. Kristina punya slot petang. Hana siap pagi 9.30 pagi insyaAllah. Okay, so bila kita sebut huruf kha dan ghain, dia ada dekat sini. Kan bila kita sebut kha, rasa kan dekat bahagian tekak yang atas. Bila kita sebut ain dan ha, dia ada di tengah-tengah. Okay, bila kita sebut hamzah dan ha, dia ada dekat hujung. So kalau anda semua sebut huruf-huruf ni tanpa rasa dekat situ, maksudnya kena perlu perbetulkan lagi. Okay, and then bahagian kedua
di mana tempat makhraj adalah al-lisan kan, kita punya lidah. Okey, yang kedua adalah lisan. Okay, kalau korang nak tanya, kalian nak tanya apa-apa soalan boleh dekat komen. Kalau tak faham ke apa boleh tulis kat komen supaya anda dapat jawab. Okay, yang kedua adalah bahagian lisan. Maksudnya apa huruf yang kita baca banyak menggunakan kita punya lidah. Okay, banyak huruf. Okay, menggunakan lisan ni banyak huruf yang kita menggunakan lisan kita, menggunakan lidah kita kan. Contoh dekat, okay, dan macam tadi Ana cakap, tekak tu banyak bahagian, ada 3 bahagian, pada pangkal, tengah dan hujung kan. Faham kau yang baru masuk. Okay, untuk lidah pun dia sama juga. Pangkal lidah dia ada, kita ada pangkal lidah juga. Bila kita sebut huruf qaf kan, huruf qaf, macam mana sebut huruf qaf kan, kita sebut huruf qaf. Bila kita sebut huruf qaf, sekejap ya. Okay, bila kita sebut huruf qaf, kita akan rasa dekat kita punya pangkal lidah, kita punya lidah. Okay, ni hujung lidah, yang ni pangkal lidah. Kita akan rasa sini, pangkal lidah ni berdekatan dengan tekak kita. Okay, pangkal lidah berdekatan dengan tekak kita. Cuba sebut qa, dia mesti akan rasa dekat situ. Okay, and then bila kita sebut kaf, huruf kaf, K-A-F kan, huruf kaf. Okay, kalau macam ni, kat sini tempat qaf, huruf kaf dekat depan lagi sikit. Okay, dia tak terlalu hujung kan. Bila kita sebut ka, ka kan lembut kan. So kita, dia berada dekat sini kan, huruf qaf. Dan atas sikit lagi adalah huruf kaf. Okay. Okay, dan bila kita sebut huruf shin, ja dengan ya kan, huruf shin, ja dengan ya, dia ada berada dekat tengah-tengah lidah kita kan. Contoh lidah kita kan, dia punya makhraj kat sini, tengah-tengah. Tengah-tengah dia sentuh dengan langit atas kan. Cuba sebut. Kalau sebut baru kita tahu, oh okey, dia dekat situ kan. So huruf shin, ja dengan ya, dia ada dekat tengah-tengah kita punya lidah. Okay, siapa yang request Ana nak cek bacaan? Boleh. Ada tak sesiapa nak cekkan bacaan, boleh request, nanti kita akan baca sama-sama. Okay, and then tepi ataupun sisi lidah. Okay, ni huruf yang paling confuse nak sebut. Confuse je, susah sikit nak sebut. Huruf bo kan, huruf bo kan, yang walau bolin tu dia ada dua bo ni kita ada 3 pilihan. Okay, sama ada kita nak letak lidah kita sebelah kanan ataupun kita letak lidah dia sebelah kiri, ataupun kita letak lidah kita kan, sama ada kita nak sentuhkan lidah kita dekat bahagian geraham kan, sebelah kanan, sebelah kiri kan, ataupun kedua-duanya. Okey. Oh, nak baca. Nak baca. Nak semakkan. Boleh insya-Allah. Okey, tapi lepas habis ni. So korang boleh get ready dulu siapa yang nak baca. Okey, anda huruf lam pun, huruf lam hujung lidah ditekan ke gusi atas gigi depan. Hujung lidah ditekan ke gusi atas gigi depan. So kat mana kita punya hujung lidah? Dah tahu kan hujung lidah kat mana? Mana kita punya gusi gigi depan kan? Gusi gigi depan. Tak ada contoh lah sebab nampak mudah kan? Okay, Ika, Facebook, Kimia nanti kalau ada masa kita akan buka. Okay, Ana akan buka. Okay, and then huruf nun. Macam kita nak sebut nun,
Huruf nun ni dia sama macam huruf lam juga. Okay, sama macam huruf lam. Huruf macam huruf lam ni kita hujung lidah juga kan. Huruf lam hujung lidah ditekan ke gusi atas gigi depan. So kat mana gusi korang, kat mana gigi depan korang, kat situ letak hujung lidah kat situ kan, lam. Okey, lepas tu nun pula. Okey, bila huruf lam ni kita letak dekat gusi depan, gusi gigi depan kan. Tapi hujung untuk nun dia punya makhraj belakang sikit daripada huruf lam. Okey, belakang sikit daripada huruf lam. Susah nak sebut huruf kha. Memang ada juga masalah yang sebut huruf kha. Sebab macam dia sebut huruf kha tu tak sampai kan. Dia macam sebut ha, macam just keluarkan angin. So kena tekan lah bahagian tu. Macam contoh kita nak buang, kita gosok gigi kan, kadang-kadang kita terbuang kahak kan, macam tu juga. Rasa dia macam tu kan kita bila kita gosok gigi rasa kan macam nak keluar something daripada situ kan. So macam tu juga sebut huruf kha. Okey, huruf ra bila hujung lidah, okey, hujung lidah angkat ke lelangit atas. Okey, hujung lidah dia angkat ke lelangit atas. Lepas tu kita lengkungkan dia, kita macam rollkan dia kan, sampai nampak belakang lidah. So basically bila kita sebut ra, kita mesti kena ada vibrate kan. Kalau susah nak sebut, cuba sebut roti kan. Cuba sebut roti. Dia mesti ada getaran bila kita sebut ra. Okay, ra ni pula banyak juga kan kalau kita hafal Quran, makhraj pun kena betulkan kan. Sebab banyak yang anda nampak pun macam bila kita macam banyaklah hufaz yang dia baca laju tapi makhraj tak betul kan. Kalau makhraj kalau apa orang kata, kalau baca dengan laju kan, baca dengan laju tetapi makhraj betul, boleh, tak ada masalah. Sebab tu adalah satu salah cara bacaan kan. Tapi kalau makhraj tak betul memang tak boleh. So boleh laju tapi makhraj yang betul. Sebab kalau yang mahfaz Quran tahu kan, mahfaz Quran ni kadang-kadang kita kena baca laju sebab senang nak mahfal kan. Senang nak mahfal. So kena ni lah, kena perhatikan, kena ambil berat makhraj tu. Okay, makhraj yang wajib, contoh macam kalau mad lazim, dia ada dia punya pendapat. Contoh ada 4, 5, 6 ataupun ada boleh baca 2, 4, 6. Yang tu kita boleh ambil salah satu. Contoh kita ambil paling pendek kan, 2 harakat untuk mad lazim. Mad lazim yang ada wave tu selalunya kan. Tu tak apa kan, sebab dia ada pendapat 2, 4, 6 atau 4, 5, 6. So kita boleh ambil paling pendek. Tapi kalau makhraj lain, contoh yang benda wajib, contoh makhraj antara salah satunya kena betul, ataupun gunnah kan, ataupun nun musyaddadah, contoh dekat inna, tu kena 2 harakat dan lebih sedikit. Kita tak boleh contoh kita nak baca innalladhi kan, sebab tu adalah benda yang wajib kan. Ya, hai, Assalamualaikum. Okay, so tadi dekat huruf ra kan, ra Hana cakap kena getarkan lidah. Okay, bila kita sebut huruf ta, ta, da, hujung lidah kita tekan
tekankan dekat pangkal gigi depan bahagian atas. Maksudnya hujung lidah kita kita tekankan dekat belakang gigi rabbit kita. Tu bila kita sebut huruf ta, to dan da. Bila kita sebut, okay, korang anda semua ada masalah sebut huruf apa? Macam tadi Waalaikumsalam Nur Syidah Isa, makhraj apa yang kalian rasa macam perlu diperbetulkan ataupun rasa macam susah je nak sebut? Makhraj apa? Ataupun hukum tajuk apa yang rasa susah ataupun confused? Kerja kat mana ni? Ar-Ryan Hijrah. Makhraj apa? Ataupun kalian rasa macam betul dah, rasa macam betul makhrajnya tapi tak sure, rasa macam betul ke aku sebut, macam tu. Okay, so bila huruf ta, to, da tadi, kita punya hujung lidah mesti dekat belakang gigi depan kita. Okay, mesti belakang gigi depan kita. Bila kita sebut za, reza, okay, za yang macam da, reza yang macam da, bukan za yang macam ro tu, roza yang macam da. Za, sa dengan zo. Okay, 3 huruf ni, za, sa dan zo, kita kena keluarkan lidah kita, hujung lidah kita sedikit je. Kan, hujung lidah kita keluar sedikit je daripada gigi depan tu. Jangan macam contoh ni lidah kan, lidah kita yang ni je, tip je, hujung lidah saja keluar. Za, sa dengan zo. Hamzah dengan alif, huruf alif lah, huruf hamzah lah. Okay, hamzah dan alif. Hamzah, kalau huruf hamzah tu dia ada baris atas, bunyi dia sama macam alif kan. Hamzah baris atas, sama macam huruf alif, tapi bahagian makhraj dia tak sama. Alif dia adalah bahagian al-jawf, maksudnya dekat rongga mulut kita. Rongga tu maksudnya kawasan lah kita punya, ada nanti nak tunjuk gambar. Okay, rongga kan, faham kan rongga kan, bukaan mulut kita kan. Bila kita sebut alif, bila kita sebut hamzah kan, cuba sebut hamzah, perkataan hamzah tu bukan hamzah yang ada alif atas, yang ada fathah dekat atas. Hamzah yang tu adalah dia punya makhraj dekat bahagian tekak kan. Macam tadi Hana cakap, tekak ada 3 bahagian, hujung, tengah dengan pangkal kan. So yang hamzah dengan ha, huruf ha bulat tu ada dekat sini kan. Cuba bila kita sebut hamzah, kita rasa kat situ kan. Okay, bila kita sebut so, za dengan sin, so, zai kan, sod, zai dengan sin, hujung lidah diletakkan ke belakang gigi depan. Okay, cuba letak dulu, hujung lidah diletakkan ke belakang gigi depan bahagian bawah. Okay, bukan bahagian atas, bahagian bawah. Okay, gigi depan yang bahagian bawah. So bila kita sebut so, so kita kena tekankan kat situ kan, so kan. Rasa tak hujung lidah kita dekat bahagian gigi depan yang bawah, bukan atas, bukan yang rabbit teeth kat bawah. Okay, so bila kita sebut so, kita rasa hujung lidah kita dekat situ. So, za dengan sa, kita akan rasa. So bila kita sebut so, za, sa, kita punya hujung lidah dekat bahagian bawah gigi depan tu, maksudnya betul lah. Okay, okay, huruf asyafatain kan, bahagian asyafatain. Syafatain tu kedua belah bibir kita. Huruf apa? Cuba teka. Siapa yang tahu? Ika Faithful mesti tahu. Huruf apa yang kita banyak menggunakan bibir kita?
ada 4 huruf. Cuba sebut alif, ba, ta sampai habis. Huruf apa yang kita menggunakan bibir kita yang menyentuh? Tak kisahlah bibir menyentuh bibir ataupun kita punya gigi bertemu dengan bibir bawah ke. Huruf apa? Ada huruf alif. Alif sentuh ke bibir? Kalau alif sentuh ke bibir? Alif tak sentuh pun. Huruf ba. Okay, huruf ba. Saya rasa bila ba, kita punya permukaan bibir yang basah tu bertemu kan? Ba. Ataupun huruf ma. Bila ma, huruf ma atau huruf mim. Okay, bila kita sebut huruf mim, kita punya bibir yang kering bertemu. Yes, huruf waw pun sama. Itu poin Salma. Okay, huruf waw. Wa. Okay, lagi satu. Huruf apa? Ba, mim, waw. Lagi satu ni huruf dia yang ada dekat hujung-hujung. Huruf apa? Dapat komen masuk. Huruf ba, mim, waw adalah huruf syafatain. Kan? Bahagian syafatain. Ika Fithul susah nak sebut huruf. Huruf apa? Susah nak sebut. Lagi satu. Okay, bahagian syafatan, bahagian bibir adalah huruf fa. Rasa tak bila kita sebut fa, kita punya gigi yang hadapan tu bertemu dengan bibir bawah yang basah. Itu adalah huruf syafatan. Okay, dua lagi. Satu bahagian yang seterusnya adalah al-jawf. Al-jawf tu macam mana kata rongga mulut kan? Ada 3 huruf. Dia adalah huruf-huruf mad asli ataupun kita panggil mad tabi'i. Huruf apa? Oh, baru naik Ika. Saya nak sebut huruf kha, sin, shin, sad dan dad. Kha, sin. Huruf sa susah nak sebut. Kenapa? Huruf shin. Shin kan Nana cakap tadi, dia dekat bahagian huruf dia punya makhraj, kita punya lidah yang tengah bertemu dengan langit yang atas. So, kalau kita rasa tu maksudnya betul lah. Da tu mungkin susah, sa pun mungkin susah. Sin. Sin kenapa? Kha pun mungkin susah. Okay. Dan huruf al-jawf, rongga mulut. Huruf apa yang bila kita sebut kita menggunakan kita punya rongga mulut je. Kita tak perlu buat terlalu banyak pergerakan. Huruf apa? Dia huruf-huruf ma asli. Ma asli ada 3 huruf je kan? Huruf apa? Cuba teka. Bukan teka. Bukan teka. Cuba bagi tahu huruf apa. Apakah huruf ma asli? 3 huruf je ada. Huruf apa ma asli? Alif, waw, ya. Betul. Okay, alif, waw, ya. So, bila kita sebut a, ya dengan waw, okay, kita banyak sebenarnya menggunakan rongga mulut. Okay, betul. Betul, bagus. Okay, itu adalah al-jawf. Itu adalah bahagian makhraj yang keempat. Okay, yang kelima, bila kita sebut huruf, okay, huruf-huruf yang bila kita sebut dia akan menggunakan khayshum. Maksudnya khayshum tak adalah kita punya rongga hidung. Okay, rongga hidung kita bila kita sebut apa? Bila kita buat dengung, kan? Any dengung yang kita buat. Puan Salma Sharifah,
Pasal Ahmad Sharifah nak membaca dengan saya. Kalau nak semak boleh request. Okay, so bila kita sebut gunah, apa-apa dengung pun kita kena menggunakan rongga hidung kita. Kan contoh apa yang gunah, bukan tajuk apa yang kita memerlukan kita punya khayshum, rongga hidung. Contoh perkataan inna, kan atas inna, atas nun tu dia ada sabdu ataupun tasydid kita panggil kan. So kita kena dengungkan dia menggunakan khayshum, rongga hidung kita. So kita sebut inna, mesti naik sampai hidung. Okay, kalau flat je dia tak jadi gunah kan, dia jadi flat je, tak cantik. So kita kena gunakan rongga hidung kita. Okay, siapa tadi yang nak membaca? Siapa tadi yang nak baca? So kita dah habis lah. Okay, so ada 5 bahagian yang Ana sebut. Al-haq, tekak kita, al-lisan, al-syafatan, al-jawf, al-khayshum. Maksudnya ada makhraj-makhraj yang kita sebut menggunakan bahagian tekak, ada yang menggunakan lidah, ada yang menggunakan bibir, ada yang menggunakan rongga mulut kan, al-jawf, maksudnya alif waw ya tadi. Dan juga ada menggunakan khayshum. Khayshum tu dengung, ini dengung. Okay, dengung apa-apa lah yang kita baca kan, dalam kita punya bacaan Al-Quran. Kalau dengung tu maksudnya itu adalah kita menggunakan rongga hidung kita. So dia akan bunyi dengung. Okay, siapa tadi nak request? Tadi siapa? Ika Faithful dan Mia Maisara. Cepat, sementara Hana ada 15 minit je lagi. 15 minit saja. Assalamualaikum Risha. Kalau bagi perempuan yang uzur tak boleh baca Al-Quran. Okey, kalau persoalan ni dia ada banyak pendapat. Ada yang ulama cakap boleh, ada yang cakap tak boleh. Macam contoh, Hana pernah belajar dekat 2 tempat. Tempat pertama yang Hana belajar, perempuan yang uzur memang tak boleh langsung pegang Al-Quran, tak boleh pegang Al-Quran. Yang tafsir boleh, tapi yang kosong tak boleh. Okay, tak boleh baca, tak boleh. Kadang-kadang kan kita macam teringat ke apa kan, tu pun cuba elakkan kan. Itu pendapat yang pertama lah. Ada yang cakap tak boleh, memang strictly memang tak boleh. Okay, memang ditegaskan, memang perempuan yang uzur memang tak boleh baca Al-Quran kan. Even manzil kan, manzil yang kita baca pagi petang tu pun tak boleh, sebab dalam tu ada petikan ayat Al-Quran. Tapi ada juga pendapat yang tempat kedua yang Hana pergi kan, belajar, masa tu hafazan, diorang bagilah nak baca Al-Quran, sebab kita menghafal kan. Jadi kalau kita tinggalkan lama, kita akan terlupa bacaan. So pendapat yang kedua ada yang berkata boleh. So depends pada tempat pengajian yang Ika belajar, ataupun kalau tak belajar kat mana-mana, Ika ambil pendapat yang mana. Okay, tapi kalau ikut Imam Syafi'i memang tak boleh. Sebab kita kan mazhab Syafi'i kan, mazhab Syafi'i, so kita ikut mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita ikut pendapat lain tak boleh lah. Contoh kita nak ikut pendapat kalau saya baca tu kena bayar, tak payah, saya kat sini lah kalau nak Hana dengarkan bacaan. Okay, so tadi yang tanya
pulang pada Ika. Okey, kalau kita kalau yang wanita uzur nak baca kan, kalau ambil pendapat yang nak baca, kena niatkan nak belajar. Okey, jangan niatkan sebab kita nak tilawat, nak beribadat, tapi niatkan untuk nak belajar, nak perbetulkan. Okey, tak apa, kalau tak boleh sekarang pun lain kali insyaAllah. Hana akan ada setiap pagi, Isnin sampai Sabtu pukul 9.30 pagi ya. So boleh set alarm. Okey. Okey, kalau tak ada yang nak baca, Hana stop sini dulu. Ataupun ada tak apa-apa soalan? Ada tak apa-apa soalan nak tanya? Kalau rasa macam susah nak sebut apa-apa makhraj pun kan, tengok je dekat mana-mana YouTube kan banyak yang ajar cara sebutan kan, yang ajar cara sebutan. So tengok video tu banyak kali, lepas tu try untuk buat sendiri, tengok kat cermin kan. Kalau macam ada makhraj yang kita menggunakan bibir ataupun lidah kan, yang boleh tengok dekat luaran, tengok cermin, baru senang nak baca. Sebab itu masa Ana belajar pun Ana akan menggunakan cermin. Ustazah semua galakkan kita ada cermin untuk tengok macam mana pergerakan mulut kita. Okay. Okay, Ana end dulu live ni. Kalau tak ada apa-apa soalan dah, InsyaAllah esok tak kena bayar. Ana cek sekarang. Nasihat bacaan kena bayar tau, tak payah. Saya makan sini je. Kalau kita menghafal Quran, mestilah berdosa. Kalau kita menghafal Quran, kita lupa apa yang kita mengulang tu, berdosa ke? Berdosa lah kan. Ada hadis tu, anda lupa apa petikan hadis tu, tapi berdosa lah untuk penghafaz. Sebab kita dah pegang kan Al-Quran tu. So sebab tu pentingnya murajaah. Murajaah kan, kita mengulang. Even masa Hana belajar pun hafazan, bila Hana belajar hafazan, memang kerana menghafal saja, menghafal. Lepas tu balik tu ustazah dengan ustaz tekankan murajaah. Sebab dia punya tagline murajaah selamanya kan. So kena murajaah setiap hari. So kena buat jadual. Macam dekat madrasah Ana dulu kan, dia bagi jadual. Macam satu hari solat tu nak belajar, nak menghafaz, nak menghafaz murajaah surah apa, lepas tu baca dalam solat. So paling senang bila kita nak ingat kan, kita baca dalam solat kita, tu paling senang. Lepas tu kita suruhlah sesiapa, adik ke kakak ke, untuk check bacaan kita. So takut tak betul kan. Kita panggil solat hifz kan. Solat hifz tu kita buat solat 2 rakaat kan. Dalam solat tu kita baca apa yang kita menghafal tu. Lepas tu suruh sesiapa yang check dalam solat. So tak boleh cakap lah dalam solat kan. Kalau salah dia tolong tegurkan je. Okay. Ika menghafaz ke? Kita sedang menghafal Quran kan? Bila kau nak live lagi? Setiap pagi 9.30 pagi. Menghafal Quran. Okay, insyaAllah dipermudahkan. Sekarang tengah cuti kan, lagi agak susah lah. Sebab tu kena kuat lah kalau menghafal. Setiap hari mungkin buat 5 juz ke menghafal. Murajaah, bukan menghafal, murajaah, bukan mengulang. Mengulang, buat 5 juz sehari kan. Kita bahagilah satu solat 1 juz. Ataupun murajaah pun dia bukan semestinya, murajaah ni bukan semestinya kita menghafal tanpa melihat tau. Kalau kita tengok Al-Quran, kita baca balik, kita
hari-hari kita hari-hari kita murajaah, tak tengok Al-Quran pun tu kira murajaah, ataupun kita tengok apa yang kita hafal tu. Contoh kita hafal surah Baqarah kan, kita buka, kita tengok, lepas tu kita baca, tu pun kira murajaah juga. Sebab bila kita tengok tu kan, kita akan menghafal kan. Kadang kita tak tahu siapa nak check ni, siapa nak check bacaan ni kan, tak ada orang. So kita buka surah Al-Baqarah, apa-apa yang kita hafal tu kita tengok dan kita baca. So bila kita tengok, kita akan lebih masuk dekat otak kan. Okay, so jangan lupakan bacaan, insyaAllah kita sama-sama. So Hana tahu bukan senang lah nak murajaah, paling susah nak murajaah sebenarnya. Menghafal tu senang, menghafal serius senang. Nak murajaah tu, nak mengulang, nak menghafal, nak ingat balik apa yang kita baca tu susah. Tapi tak ada yang mustahil kan. Okay, insyaAllah Hana end live ni. Ya, hari-hari Hana live pukul 9.30 pagi. Okay, Assalamualaikum.